pentadbiran lah PKP itu penolong kanan pentadbiran. Keempat, perkembangan prestasi MBK yang mengikuti PPI boleh dibincangkan dari semasa ke semasa. Tengok peluang. Itu tujuan kita adakan GPKS tadi. Maksudnya kalau pihak pentadbir ke pihak guru pendidikan khas atau guru arus perdana sendiri rasa perlu untuk memanggil mesyuarat, ada apa-apa masalah bangkit, boleh dipanggil mesyuarat dan dibincangkan. Laporan itu disediakan oleh guru pendidikan khas kan? Bukan guru aliran dan laporan ini dibuat oleh guru pendamping. Ini saya terangkan tadi yang inklusi penuh yang dari PPKI. Kalau yang macam ke sekolah sah bandar tadi, saya nak terang di sini dia seolah-olah memang dia murid arus perdana. Yang itu tak perlulah. Kalau yang macam sekolah Mak Jafar ni perlu guru pendamping yang perlu buat laporan. Dia ada satu, seolah-olah ada satu lagi sebenarnya kategori tuan-tuan, iaitu PPI yang bukan PPI, MPK yang dia memang asal di arus perdana. Macam sekolah saya ada dua. Dia tak pernah masuk pun PPKI. Ini dia memang murid arus perdana. Kedatangan dia pun masuk dalam arus perdana. Cuma dulu orang minta ditaggingkan sebagai inklusif. Dia memang inklusif lah. Tapi dia tak terlibat dengan jabatan apa ni, laporan, pendamping apa semua ni. Tanggungjawab dia di bawah JPKM. Itu yang saya dapat lah daripada Cik Kamarul Aslam. Okey, kita tengok seterusnya. Sekolah yang ada PPKI. Ini banyak di sini mengikuti kurikulum serta kurikulum dan pentaksiran arus perdana. Ini kalau itu sebelum. Laporan perubatan, problem murid, analisis ujian dan rekod prestasi. Okey, 3. Guru arus perdana yang mengajar di kelas inklusif perlu diberikan pendedahan mengenai MBK. Ini pada saya perlu ditingkatkan lagi lah. Kadang-kadang mereka tak tahu pun lagi. Kursus apa tak pernah disebarluas, tiba-tiba nak terima murid pendidikan khas, murid MBK ni. Jadi diorang macam terkejut, ilmu pun, pengetahuan pun tak tahu lagi. Tiba-tiba perlu ada pengetahuan. Okey, kita tengok 4. Guru pendidikan khas dan guru mata pelajaran perlu bekerjasama untuk merancang PGP yang sesuai mengikut keupayaan. Ini kerjasama di antara guru sangat-sangat penting lah. Itulah sebabnya model holistik. Ini kalau jumpa pun tak pernah, pasal kata nak berbincang, jumpa pun tak pernah, macam mana nak kerjasama yang erat. Jadi perlu guru arus perdana dengan integrasi guru pendidikan khas, perlulah ada kerjasama yang erat. Okey, kemudian guru arus perdana menulis rancangan pengajaran harian seperti biasa. Masuk ini guru arus perdana dalam RPS dia perlu masuk paling tidak sedikit disentuh perkataan murid pendidikan khas ni, inklusif ni. Perlu dimasukkan dalam RPS dia. Dia jangan terlepas pandang lah. Setiap kali dia mengajar tu perlu dimasukkan. ada contoh tak? Contoh sekejap kita boleh tengok. Tapi dalam slide ni tak ada lah. Nanti boleh tengok contoh dalam secara hard copy lah. Nanti kita boleh bagi tengok. Okey, kita terus pada ke-7. Guru boleh merancang dan mengubah surat kaedah pengajaran. Ini biasalah. Guru dalam pendidikan khas ni memang pengajaran dan kaedah itu perlu diubah surat mengikut keadaan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sekolah tanpa PPKI. Sekolah tanpa PPKI, MBK dan PPI belajar menggunakan kurikulum kebangsaan, mengubah suaian kaedah pengajaran, penyediaan bahan dan penyampaian. Ketiga, laporan perubatan, profil murid, analisis ujian dan rekod prestasi hendaklah digunakan bagi merancang pengajaran murid. Guru arus perdana yang mengajar di dalam kelas inklusif perlu diberi pendedahan dalam pengendalian MBK. Jadi kita tengok kalau sekolah yang tanpa PKI ni, dia kena dapatkan tanggungjawab dia lebih pada JPKM lah. Sebab dia
tak ada PPKI, ataupun dia boleh dapat bantuan di sekolah yang ada PPKI. Terdapat juga sekolah yang dia ada murid MPK tapi dia tak ada PPKI. Banyak pun, malah lebih ramai, ada setengah daerah lebih ramai daripada murid PPKI sendiri. Tapi dia tak ada program integrasi. Dia memang ada kad OKU. Okey, kita tengok seterusnya. Guru alus Belanda menulis serupalah tadi macam yang ada PPKI juga. Okey. Saya rasa penyampaian saya untuk proses kerja 5 dan hingga 8 ada segitu. Kalau ada apa-apa persoalan ke apa ke, bolehlah saya cuba bantu. Ataupun tuan-tuan dah memang faham dah dah tengah hari ni memang lagi bagus lah. Cuma saya nak share yang persoalan yang cikgu Tuan Guru Besar Cikgu Samsul tadi bertanya tentang apa ni, kelainan upaya dan apa ni, kurang upaya. Sebenarnya itu dari segi istilah. Akta dia tak berubah betul. Orang kurang upaya, cuma saya ingat 4-5 tahun mungkin atas asap pengarah sebagainya, mereka ubah kerana sensitif dengan term kurang tu. Dia gunakan kelainan upaya. Seingat saya 4-5 tahun lepas dah mula. Dan kemudian bila bekas Menteri Pendidikan kita ni dulu datang 2 tahun lepas, diubah pula, tak ada masalah dah. Sekarang itu jadinya KPKP. Kalau PPKI itu masih diterima lagi, PPKI pembelajaran, PPKI lihat, PPKI dengar. Mereka nak buang yang masalah tu. Jadi ini pada terma dan apa kata orang, nama sajalah. Tapi kita kena ikutlah. Sebab itu dah dasar orang atasan kita tetapkan. Jadi itu yang KPKP. KPKP kelas pendidikan khas pembelajaran. Jadi sebenarnya sama sajalah kelainan. Tapi yang terkini yang saya dapat kesan adalah pada allowance pun tidak diubah. Kalau dulu dah lama, orang kata tak nak cacat-cacat, tapi allowance guru masih lagi BIMKC, bayar ekstensi mengajarkan anak-anak cacat, sekarang dah diubah. Bayaran mengajarkan anak tuan khas. Jadi dah ubah betul-betul lah, 2 tahun lebih kurang bermula pada bekas Menteri Pendidikan kita dulu. Jadi yang cacat tu dah ubah. Jadi orang sensitif pada cacat. Jadi dah tak ada cacat lah. Walaupun kalau kita nak bahas, hakikatnya memanglah bila orang kelainan upaya ni, dia kecacatan. Walaupun fizikal dia tidak cacat, tapi mental dia yang tadi yang kalau ada kekeliruan lah sebenarnya. Walaupun dari segi sudut fizikal dia, kita tak cacat pun, tapi mental dia, pemikiran dia, dia ada kecelaruan sebagainya. Itu sebab dia tak boleh mengikuti pembelajaran di alus Belanda. Kalau kita tengok kalau saya boleh kongsi dengan Cikgu Zul itu yang murid catur. Contohnya di sekolah kami ada seorang murid catur, memang dia hebat dalam catur. Dia boleh ada strategi licik, boleh mengumpan, boleh checkmate orang, tapi dia tidak boleh dalam pelajaran, dia tertinggal. Sama ada dia hebat tu malas begitu, wallah alam lah. Tapi kita tengok memang dia tak boleh mengajar pun, kadang-kadang membaca pun tidak lancar. Dia dengan tahap umur dia dah 12 tahun dah. Mana dia ketinggalan jauh daripada murid-murid yang umur 11 tahun ni. Itu yang sedikit saya boleh kongsi lah. Bukanlah mana-mana saya lebih tahu, tidak. Tapi kita berkongsi apa yang saya tahu sedikit dengan pengalaman saya lebih kurang dalam 12 tahun dalam pendidikan khas ni. Okey? Saya buka kalau ada. Kalau tidak, kita tak mau buang masa, kita teruskan pada sesi kita yang seterusnya. Ada tuan-tuan? Okey, nampaknya dah jelas dan faham. Terima kasih kepada tuan-tuan ketua, tuan-tuan guru besar JPK kita, orang besar-besar ada semua ini. Saya sebenarnya pun gemuruh juga. Sebab sebelum ni kalau KSSR apa semua, kita bentang depan penyaras.
depan JPK yang akan kita memang bidang khas. Ini kita bentang depan orang besar, orang yang besar-besar lah, ketua jabatan kita. Okay. Jadi saya ada soalan. Saya nak tanya, kalau macam sekolah yang kurang pendidikan khas ini, macam mana kita nak jalankan? Sedangkan kita terpaksa jalankan dengan anggota yang kurang, tapi kita lebih banyak, masa tu nak PI ni. Nak ada yang guru pendamping tu maksudnya dah akan menambah beban yang sedia ada. Okey, itu saya kata tadi memang ada kekangan yang sangat besar bagi sekolah tambah-tambah guru sekolah yang kurang guru. Masa dia pendidikan khas pun dia banyak. Kemudian dia nak buat damping pula. Pergi tambah pula kerja di arus perdana. Jadi itu perlu, kalau betul murid itu memang ada, perlu bincanglah dengan guru arus perdana macam mana. Kalau perlu dia AQ ataupun datang satu kali ke dalam sehari ke, jadi kita tak rigid sangatlah. Perlu bincang sebab kata kita kekurangan, kurang guru. Murid memang layak, tapi guru kurang. Jadi perlu ada, sebab kita kena tengok jugalah. Macam dia nak mengajar pun masa dah penuh. Jadi ada perbincangan, dan saya rasa pihak JPM pun tidaklah begitu tegas, sebab mereka masalah guru ni pun datang ni, mereka juga lagi kena tambah guru Jadi kalau guru kurang, ada kelonggaran di situ. Itu pandangan saya lah Kalau ada terhilaf tu saya mohon maaf. Jadi kalau guru tak ada ni memang susah lah. Saya sendiri pun dulu di SK Rob Jaya ni dekat hampir setahun bila Encik Sapuan kita dia berminat sangat dalam bidang polis. Pergi polis, akhirnya saya tinggal seorang atau kontang kanting jugalah kata. Jadi kita tak ada rehat. Jadi bayangkanlah kalau 6 jam waktu sekolahan kita dari pagi sampai baliklah. Tapi saya redha lah. Ini mungkin ketentuan ilahi Cuma kurang sikit pasal ada guru agama. 6 masa tolak lah seminggu. Jadi adalah sikit orang kata masa kita tu dulu. Bila setahun saya sendiri kadang kita puas juga minta daripada JPN, daripada PPD. Bukan senang nak dapat guru ni Jadi saya sekarang dah rasa okey sikit lah, sebabnya Cik Izwan. Cuma masalah pula ada kedatangan Cik Izwan ni, dia nak disekap penuh tu belum boleh lagi. Jadi itu pula, orang yang nak masuk ada, tapi dia nak kursus, nak pergi pitu sebagainya, ada kekangan pula untuk dia convert kepada pendidikan khas. Jadi itu. Tapi saya harap benda ini boleh teruslah Jadi cabaran memang banyak dalam pendidikan khas. Saya faham masalah di SMK Gali, kurangan guru memang itu kena diatasi lah dulu. Memang sangat suka perlu ada perbincangan lah saya ingat. Okey, ada lagi tuan-tuan? Masalah guru tadi sebab kalau kita sebut masalah guru ni tak cukup, sampai bila pun susah nak selesai. Saya rasa kita tak perlu guru pendamping tu buat masa ni, boleh tak? Maknanya cukup dengan guru tu, guru yang perdana tu sebab kita bukan tak ramai satu kedua. Sebab kita nak mengekalkan guru tadi. Bolehkah tidak kita tak perlukan guru pendamping? Ya, kalau kita tengok dari asalnya dulu, sebelum model holistik ni dikemas ni, memang tak perlu guru pendamping sebenarnya. Sebab yang penting tu murid okey, tambah-tambah lagi di sekolah menengah Di sekolah menengah malah kadang-kadang timbul juga isu sini. Cikgu pendamping ni yang mengajar ni guru ada perdana yang perform. Kata orang yang tengok duduk dekat tu guru pendamping, dia rasa tak sedap. Jadi itu saya kata tadi perbincangan gangguan. Cikgu pun sendiri tuan-tuan dulu pun seorang guru. Jadi kalau kita buat mengajar orang usaha kembali berusaha, kita jadi gitu lain lah kan, tak sedap. Tapi kalau orang usaha tengok duduk, dia tak niat nak usaha pun, tapi keselesaan kita kita kerang ngajar nak duduk serba salah ataupun bagi itu banyak kekangan. Itu saya rasa saya setuju dengan pandangan tuan tadi, bahawa kalau tak perlu dan dia tak mengganggu, saya rasa tak perlu pun sebab tadi tambah sekolah menengah guru pendamping ni mungkin tinjau-tinjau kalau orang kata ambil berat, jangan orang kata langsung tak ambil tahu, tak boleh lah saya nak ada sedikit juga nak share, sebab bila dah tadi ada terhimbau sedikit
sejarah saya di zaman tahun 2017 dulu ada seorang anak PPD kita ni, Cik Jamaludin. Dia memang dan inklusif penuh, tak perlu pun guru pendamping masa tu. Tapi itu bukan model holistik lagi lah masa tu. Jadi kita datang-datang, tinjau-tinjau, tanya macam mana apa semua, dia okey. Itulah kita ambil berat lah, orang kata jangan langsung pihak pendidikan khas tak ambil tahu. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau tak betul ada aktanya daripada JPN, kita terpaksa akur lah. Mungkin ya, tapi kita boleh buat secara jadual Mungkin jadual ni ada walaupun cikgu tu tak masuk, orang kata secara evident. Itu kita boleh dilaksanakan lah saya. Baik, juga bagaimana kan? Sebaliknya tu, macam mana yang diterang dimaklum tadi? Tanggungjawab guru pemimpin, ada guru pendamping itu besar juga sebab dia yang akan melapor. Jadi kalau dia tidak ada, bukan kita kata sukar masa kan? Jadi mungkin menjadi satu kesukaran yang melihat perkembangan murid di kelas harus perdana kan? Ya, memang betul guru pendamping, tapi itu saya kata perlu ada perbincangan, dia perlu ada kerjasama rapat lah. Mungkin dia boleh dapatkan maklumat daripada guru yang mengajar tadi sebab saya kata ni dalam kes terpaksa kurang guru dan sebagainya, sama dia menengah dia perlu kerja rapat lah, macam orang tak mengajar, jumpa sebagainya, dia habis dia laporan sebagainya. Sebab tu dia kena ada kerjasama yang rapat, perlu berdua tu. Kalau tidak ada masalah lah nanti kan. Perlu, maknanya janganlah kata guru harus berada kata yang kena buat laporan, wah dia tidaklah gitu. Jadi walaupun yang buat ni guru pendidikan khas, tapi guru harus sebenarnya tadi membantulah bagi maklumat, informasi sebagai laporan murid ni macam mana, boleh ke dia mengikuti, tengok lembaran kerja dia, evidence yang lain. Ada lagi? Dalam pelaksanaan fokus juga, sebab biasa kita akan ambil PPI ni untuk itu lemah. Okey, macam mana kalau cikgu tu dilantik pula sebagai ketua untuk keseluruhan unit? Guru PPKI tu dilantik sebagai ketua dalam keseluruhan unit. Macam mana tu? Oh, dia ketua? Dia ketua, sedangkan kita ni bersama dengan budak ni. Macam mana? Okey, kalau dia ketua keseluruhan murid, dia mampu tengok juga, itu tak jadi masalah. Bawa sekali lah murid ke dalam aktiviti kukuh walaupun dia ketua. Masalahnya jumlah murid perdana sama banyak PPKI. Nanti kalau kata tak boleh nak kawal, kena ada perbincangan lah, kena tambah lah. Kena bawa juga lah guru PPKI yang lain untuk mengawal murid kita tadi. Sebab kita ketua kan, perlulah ada bantu. Tapi dia kira inklusif lah untuk aktiviti pokok tadi. Maksudnya tak boleh, kalau nak bawa sekali, maksudnya dia akan menambah bilangan menjadikan tak stabil dalam keseluruhan unit. So unit uniform kan. Jadi bila kita bawa 26 orang bawa ke untuk mengantar, jadi akan bertambah. Maksudnya kalau yang perdana 30, itu jadi 56, sedangkan yang lain dia jadi 20. Maksudnya Okey, balik pada persoalan ni tadi, kita kembali pada asal tadilah yang rakan saya terangkan tadi, terhad pada 5. Jadi kita pilih betul-betul murid kita yang boleh bawa 5. Kalau bawa semua memang susah lah. Jadi 5 tu saja yang dikira sebagai inklusif, yang berupaya. Tapi kalau program besar tu bolehlah kita bawa sekali. Kita kawal lah, macam sukan sebagainya, ada hari co-curriculum sebagainya, itu terpaksa lah, saya faham lah. Tapi yang dikira sebenarnya tadi 5 lah, 5 yang layak. sebab tadi kod KPI dia nak berapa persen kan, maksudnya 20% ke atas. Bila kita kurang pada tu jadi merah kan. Jadi itulah yang menjadi isunya, sebab bila kita letak di PPI, maksudnya cikgu tu bertanggungjawab ke atas budak. Maksudnya cikgu PPI tu bertanggungjawab ke atas budak, jadi dia akan kurangkan ke budak yang tinggal tu. Itu saya kata tadi perlu ada lebihlah guru, perlu ada tambah guru. Ataupun budak yang diinklusifkan tu boleh ditabur ratakan pada setiap unit. Sebab kalau ikutkan ni, soal unit pokok ni,
kita mula dulu daripada zaman Haji Murad dulu, dia tegaskan pengakap. Jadi nikah ni seboleh-bolehnya memang mengakap lah kita. Jadi kalau nak sepakan pada unit ini susah lah. Tapi kokoh ni tak terhad pada unit